Okey, bagi memberkati program kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab terlebih dahulu sebelum memulakan program. Al-Fatihah. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan semua, program kita pada hari ini dibahagikan kepada 2 slot, iaitu slot pada sesi pagi dan petang. Untuk sesi pagi, kita ada slot kaunseling dan personality bersama Puan Nur Azah binti Abdul Rahim. Baiklah, sebelum kita mulakan kursus kita pada pagi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah kita pada pagi ini. Okay, nama diberi Puan Nur Azah binti Abdul Rahim. Beliau merupakan kelulusan ijazah sarjana muda kaunseling dengan kepujian di USIM dan ijazah sarjana pendidikan dalam bimbingan dan kaunseling dari UKM. Dan kini menjawat jawatan sebagai pegawai psikologi dan kaunselor berdaftar lembaga kaunselor. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan hormatnya menjemput Puan Nur Azah untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis mempersilakan. Okey, baik. Terima kasih Hanani. Okey, pertama sekali saya ingin mohon maaf sebab tadi ada masalah teknikal untuk saya login masuk dalam team kan. Jadi terpaksa menunggu ambil masa berapa minit tadi? Hampir 10 minit. Jadi dah buang masa dekat situ 10 minit. Okey, harap semua pelajar bersedia untuk program slot saya pada pagi ini iaitu kaunseling dan juga personality. Sebenarnya kalau nak dikatakan kaunseling ni nak kata tak adalah saya nak fokus kepada kaunseling sangat, tapi saya lebih kepada kepimpinan. Jadi hari ini harap semua pelajar, sebab saya dapat tahu ini adalah kebanyakannya adalah persatuan-persatuan kan, betul tak? Ha, betul. Persatuan. Jadi terdiri daripada persatuan apa tu? Yang saya tahu adalah Pematra, lagi apa lagi tu? Pematra dengan kelab-kelab di bawah FCAP. Oh, okay. Alright. Okay, baik. Ada dekat sini student saya ke yang masuk kelas pengurusan program? Tak ada Khusus Citra tak ada? Tak ada Okay, baik. Jadi saya teruskan. Okay, saya nak share slide. Ya, saya terpaksa guna phone untuk kamera sebabnya internet wifi UKM tak okey kan sekarang. Jadi saya tak boleh guna komputer saya, tak boleh guna laptop. Jadi guna desktop yang tak ada kamera dan juga handphone saya. Jadi saya akan fokus kepada saling-saling tengoklah kamera dengan desktop saya. Okey. Okey. Ya. Semua sihat hari ni? Alhamdulillah sihat. Sihat, alhamdulillah. Semua dah berapa orang ni semua ni? Kita ada 40 lebih. 40 lebih, ramai-ramai. Okey. Boleh nampak ke saya punya ni? Nampak? Alright. Okey. Okey, untuk pagi ni saya lebih sharing kepada semua para pelajar, semua barisan kepimpinan. Iaitu topik dia adalah kepimpinan, bagaimana kita nak urus konflik dan kita bina kerjasama dalam organisasi kita ni. Jadi okey, sebelum tu saya nak tahulah apa emosi para pelajar hari ni. Ada tak yang masuk slot saya hari ni rasa marah ke, ada tak? Ada? Puan Azhar ni lambatlah tadi. Geram ni marah, ada ke yang marah? Tak ada. Ada? Tak ada. Ada yang happy tak? Ada. Ada? Ada. Oh, ada happy saya ingat tak happy. Okey. Ada yang sedih ke pagi ni tiba-tiba bangun? Ada yang dapat berita yang
kurang menyeronokkan, rasa sedih, ataupun pagi tadi dia dapat surprise, ada orang belanja McD, breakfast ke, ada ke? Anani. Ada ni dapat apa Ana ni? Tak adalah, saya dapat mak masak je. Oh, seronoknya mak masak. Duduk rumah ya Ana ni? Saya dekat rumah. Oh. Okay, orang kata apa, selalu orang kata untunglah kan. Duduk rumah. Okay, alright. So hari ni yang saya dengar, okay, ada yang perasaan happy, gembira kan, gembira. Ada yang malu-malu ke dalam slot saya hari ni. Jadi saya harap semua para pelajar dapat memberikan interaksi antara saya dan juga kamu kan. Jadi ada interaksi dua hala, tak adalah saya cakap seorang-seorang kan. Okay. Ada perasaan in love ke sekarang ni? Emosi dia tengah seronok, bercinta Hanani ke dalam ni dengan siapa? Saya tak nampak lah dalam ni. Ada ke? Bercinta letak tepi Okay, saya nak semua fokus kepada kepimpinan kan, okay? Alright, so macam-macam emosi. Di samping tu saya nak ceritakan sedikit lah emosi ni sebelum saya masuk kepada kepimpinan. Okey, emosi ni kita terbahagi kepada dua. Okey, janganlah kamu rasa emosi tu adalah perkara yang tak elok. Sebenarnya emosi ni ada dua. Yang pertama adalah positif, yang kedua adalah negatif. Ada emosi, sekiranya kita ni tak ada emosi, orang kata kita ni macam patung lah, tak ada perasaan, betul tak? Setiap manusia akan ada emosi. Emosi positif ada, emosi negatif pun ada. Jadi sekiranya tak ada emosi, dia ni kadang-kadang kita marah dia pun dia tak rasa apa-apa kan. Kadang-kadang emosi tu memberikan kebaikan jugalah kepada kita. Contoh, emosi bimbang kadang-kadang. Bimbang kan. Bimbang sebab apa? Bimbang sebab kerja kita tu tak siap. Kan? Tapi emosi tu membawa kepada kebaikan lah. Walaupun bimbang tapi dia akan usaha untuk menyiapkan kerja dia. Ini masuk sikit lah tentang emosi. Jadi saya harap semua para pelajar kat sini berada dalam keadaan emosi yang baik-baik saja kan, happy. Jadi ada ke yang tengah takut dengan saya sekarang ni? Tengok Puan Azhar takutnya. Ada ke? Tak ada Alright. So, saya akan masuk kepada kemahiran. Apa kemahiran yang diperlukan dalam satu organisasi ni? Macam kamu adalah pematra. Apa kemahiran yang perlu ada? Yang kemahiran yang bila dalam organisasi ni mesti ada perkara kemahiran-kemahiran ni. Apa? Puan ada bentangkan slide ke? Ada. Oh, sekarang saya nampak skrin komputer je. Tak ada slide. Okay, sekejap Kenapa tak keluar slide saya? Masih belum nampak ke? Belum lagi. Oh, patutlah. Thank you Nani beritahu. Syok sendiri je ni. Okay, nampak tak? Nampak? Okay. Ni emosi yang tadi saya tanya tadi lah. Okay, emosi sama ada tengah in love ke, tengah marah ke, tengah rasa mengantuk ke begini. Dah sarapan belum? Semua dah sarapan Dah. Dah. Belum. Okay, ada yang belum Okay, tak apa. Lepas habis ni terus kita pergi sarapan, okay? Alright, kemahiran. Yang saya tanya tadi, apa kemahiran yang diperlukan dalam sebuah kumpulan? Dalam organisasi kamu ni, pematra, kemahiran apa yang perlu dalam organisasi kamu ni?
Kenapa slide saya tak berjalan kan? Masalah lah. Memang tak nampak slide saya berjalan. Sekarang masih dekat slide feelings and emotions. Okey dah. Nampak Okey, kemahiran apa yang diperlukan? Boleh someone share? Apa-apa je. Tak ada salah, tak ada betul tak ada salah dan Leadership. okey, yes, leadership. Pimpinan lagi? Komunikasi. Teamwork, Komunikasi. komunikasi. Teamwork. Okey, Planning, betul. Plan, kena bijak merancang. Bijak merancang. Okey, semua betul. Semua betul. Kita kena ada komunikasi yang baik, kita ada kepimpinan, kita ada sikap kerjasama, kena pandai merancang. Okey, ini 3 perkara sebenarnya saya nak tekankan. Okey? Yang pertama, kemahiran kepimpinan. Semua dalam ni adalah pemimpin kan, pematera. Bawah-bawah semua tu ada persatuan lagi. Okey. Kemahiran pertama adalah kepimpinan. Sikap kepimpinan tu perlu ada. Sebab kamu yang menjadi organisasi yang orang kata membimbing pelajar-pelajar lain. Yang kedua adalah kerja berpasukan. Kerja berpasukan tadi, teamwork kan, tadi ada yang cakap teamwork. Dan yang ketiga adalah kemahiran dalam pengurusan konflik. Dalam organisasi ni, tipulah saya kata, takkan tak ada langsung konflik kan, pasti ada konflik juga, tapi macam mana, kamu ada kemahiran tak untuk uruskan konflik yang dihadapi. Alright? Okay, saya ada share, nak buka video sekejap. Sekarang ni boleh nampak tak video saya? Belum lagi. Saya selalu guna laptop saya, tapi guna desktop saya tak boleh nak ni dah. Tak boleh nak share dah semua. Tak apalah, saya buka ni Saya buka YouTube je lah. Itulah bila kita secara online ni kadang banyak kekangan dia. Okey. Okey, kemahiran kepimpinan. Ni video ni tentang kepimpinan saya nak share ni. Okey, boleh nampak tak? Saya tak nampak lagi. Slide. Nampak slide. Nampak slide je, video tak nampak Tak nampak. Allahu Akbar. Okey. Okey, nampak tak? Ni ambil masa ni kalau macam ni kan? Okey, nampak tak? Sound dengar tak? Sounds tak ada. Puan kena sebelum share tu kena tekan with audio komputer. Oh, tadi saya rasa dah masuk tadi, dah audio komputer dah tadi. Rasanya tak boleh full screen, kena pakai tab kalau nak share with audio. Tak silap lah. Comel. Tapi kalau, okey tak apalah. Kalau saya share video ni, tapi kamu tak boleh dengar, kamu boleh faham kan?
InsyaAllah Boleh, boleh. boleh. Okey, ni komunikasi tau. Ni komunikasi bukan lisan. Okey. Saya sekali lagi Boleh nampak tak? Saya ulang balik Boleh. Okey, tengok betul-betul. Nanti saya nak tanya kamu. Exam ni wayang tak bersuara ni. Alright. Okey. Berdasarkan video tadi kan, apa yang kamu faham tentang kepimpinan tu? Saya cakap exam semua terus takut, adalah bukan exam tau. Ini adalah pandangan, okey? Semua pandangan. Seseorang ke, okey, come on, siapa pemimpin kat sini? Okey, share. Apa yang kamu dapat daripada video tadi? Apa kepimpinan yang ada pada Wolf tadi? Kamu nampak tu apa? Ada perbezaan tak? Ataupun kamu lihat sama je? Jangan pentingkan diri sendiri. Okey, betul. Jangan pentingkan diri sendiri. Lagi? Yang Wolf tadi tu saya tengok kekurangan dia tak cuba cari jalan. Dia suruh anak buah dia yang buat benda tu lah. Maksudnya bukan dia yang cuba cari jalan untuk selesaikan masalah. Kalau tengok yang anjing tadi tu, dia yang cari makanan, dia yang pergi initiate dulu benda tu. Sepatutnya macam tu lah. Okey, betul. Okey. Tak salah Saya cakap semua tak salah. Semua betul, pandangan betul. Lagi?
Ada lagi tak? Okey, tak apa. Apa yang saya nak tekankan kat sini adalah dalam satu kepimpinan itu, kamu lihat ketua kamu itu adalah sebagai bos ataupun sebagai pemimpin. Dua perkataan tapi maksud dia yang berbeza. Nampak macam sama kan? Nampak macam sama tapi adalah maksud yang berbeza. Kalau kamu tengok dekat sini, bos yang dia lebih kepada, orang kata lebih kepada mengarah, dia lebih kepada hanya mengikut apa yang kehendak dia sahaja dan tanpa memikirkan ahli-ahli yang lain. Itu adalah berbeza dengan pemimpin. Kalau kepemimpin, kamu lihat dia adalah seorang ketua yang apabila melakukan sesuatu perkara itu ataupun contohnya dalam organisasi kamu, menjalankan satu program contohnya. Jadi pemimpin ketua yang baik dia akan melihat anak-anak buah dia. Dia maksudnya bukan mencari orang kata hanya untuk kepentingan diri dia sahaja. Itu adalah perkara yang membezakan antara bos dan juga pemimpin. Jadi dekat diri kamu sendiri semua ni boleh lihat adakah kamu ni hanya sebagai bos ataupun pemimpin, ketua yang baik. Jadi lihat perbezaan itu, perkara yang berbeza. Macam tadi Wolf tadi, dia tidak mengabaikan anak-anak buah dia walaupun dia lapar ke, dia nampak anak-anak buah dia yang orang kata kelaparan juga, dia berkongsi bersama. Bukan hanya mementingkan diri sendiri. Okey, apa itu kepimpinan itu saya tak masuk lagi. Apa itu kepimpinan? Kepimpinan ini adalah satu proses interaksi antara individu, contohnya macam pengerusi kamu dan juga kumpulan ahli jawatan kamu, ahli jawatan kuasa kamu yang mempunyai peranan masing-masing. Saya percaya semua ada peranan masing-masing. Esko kebajikan, esko bahagian setiausaha, bendahari, semua ada peranan masing-masing. Jadi perlu ada interaksi yang baik di dalam kepimpinan kamu. Dan kamu mesti ingat bahawa setiap kepimpinan yang kamu pegang sekarang adalah bukan sebagai satu anugerah tetapi amanah. Amanah yang diberikan oleh pelajar-pelajar terhadap kamu untuk memegang jawatan tersebut, untuk membimbing mereka, untuk membantu pelajar-pelajar lain. Okey, jadi kepimpinan ini adalah melibatkan kebolehan, mempengaruhi dan meyakinkan untuk bekerja ke arah mencapai matlamat. Okey, macam contohnya macam organisasi kamu lah kan. Kalau organisasi kamu apa tujuan penubuhan organisasi kamu ni? Mesti kamu akan tahu apa tujuan penubuhan organisasi kamu. Jadi kamu dengan ada matlamat objektif persatuan kamu akan bersama-sama bekerjasama untuk mencapai matlamat yang telah dinyatakanlah, yang telah kamu ada bersama kumpulan kamu. Okey? Alright. Okey, ini kepimpinan. Okey, dalam kepimpinan kita ada pengikut kita. Okey, anak-anak buah kita ada pengaruh kita ada kuasa, tapi kena gunakan kuasa dengan betul. Okey, kita kena ada amanah. Orang bagi kata kepercayaan terhadap kamu kena pegang amanah tersebut dengan sebaiknya. Janganlah orang memandang kamu hanya memegang jawatan tetapi tak menjalankan amanah dengan sebaiknya. Ada yang orang kata makan rasuah ke, ada yang tak buat kerja ke. Itu penting sebagai pemimpin. Okey, kena ada strategi dan juga matlamat dalam organisasi kamu. Okey, ini adalah prasyarat dalam pemimpin. Sebenarnya tadi saya ada video lagi tapi saya tak nak ambil masa yang lama sebabnya tadi pun dah drag lama kan. Jadi saya terus masuk kepada slide saya. Video tadi saya skip. Kalau ada masa nanti saya share. Okey. Yang seterusnya adalah prasyarat menjadi pemimpin. Okey. Menjadi pemimpin ni bukannya hanya macam kita pegang jawatan kemudian guna nama aku
pengurusi. Tak boleh. Kamu kena ada prasyarat dia adalah menjadi seorang yang berwawasan. Okey, sentiasa bersikap positif, bersemangat tinggi, mempunyai ilmu, mempunyai keyakinan diri yang tinggi, menunjukkan akhlak yang baik. Sebagai pemimpin ni takkanlah kamu menunjukkan perbuatan yang tidak elok kan. Nanti pelajar pun akan tengok, alah dia pun buat macam tu. Pengurusi ni pun buat macam tu. Tak boleh, kamu kena tunjukkan akhlak yang baik supaya pelajar-pelajar yang lain menjadikan kamu sebagai contoh untuk mereka. Okey, mempunyai sikap keterbukaan. Okey, jangan rasa macam orang kata orang kata terima pandangan orang lain. Jangan kamu rasa kamu adalah pemimpin, kamu rasa kamu tak perlu dengan pandangan orang lain. Jangan, okey? Kamu kena ada sikap keterbukaan. Terima orang kata teguran daripada orang lain contohnya kan, sebagai penambahbaikan dalam diri kamu. Okey, dan seterusnya adalah sentiasa berpandangan jauh. Janganlah kamu rasa macam memegang jawatan ni kamu rasa tak pergi ke mana. Cuba bawa organisasi kamu itu pergi lebih jauh, terus berkembang lagi. Okey? Boleh Alright. Okey, ini adalah gaya kepimpinan. Okey, siapa boleh share dengan saya gaya kepimpinan autokratik tu macam mana, laissez-faire tu macam mana, dan demokratik tu macam mana? Boleh share dengan saya? Apa-apa je lah kalau yang kamu faham. Autokratik tu macam mana? Autokratik bagi saya dia motor kuku besi. Maksudnya dengar cakap dia je, orang lain salah. Kalau laissez-faire ni dia macam kalau saya dia macam nak ambil nama je. Maksudnya buatlah, ikut suka hati. Tapi nanti keputusan baik nanti dia yang dapat. Tapi kalau keputusan buruk nanti dia salahkan orang. Kalau demokratik ni more two ways communication. Maksudnya dia, bagi saya prefer demokratik lah. Kita dengar ikut majoriti. Macam tu lah. Tapi lain orang lain cara. Ada kata autokratik is better. Ada cakap laissez-faire lagi better, ikut lah. Tapi saya more to demokratik. Okay, alright. Thank you. Siapa tu? Siapa di talian? Saya tak nampak. Nama saya Nasrullah. Panggil Nas je. Alright. Okay, thank you Nas. Okay, ya betul. Apa yang Nas kongsikan tadi betul. Sebabnya kebanyakannya adalah kita lebih menggalakkan kita menggunakan gaya kepimpinan demokratik. Okey, macam Nas kata tadi, autokratik tu macam mana? Dia more kepada kepimpinan yang lebih kepada kuku besi. Kalaulah kamu rasa kamu menjadi pemimpin tapi kamu menggunakan gaya kepimpinan yang autokratik, adakah kamu rasa pemimpin bawahan kamu akan orang kata senang dengan sikap kamu? Takkan? Mesti akan rasa push kan, rasa macam ketua ni kejap-kejap minta ni nak yang ni lah apa semua kan. Jadi macam sebagai pemimpin saya nak ingatkan kepada kamu lah sebab mostly organisasi kan, jadi kamu kena orang kata lebih kepada demokratik. Sebabnya kalau autokratik ni contohnya kamu hanya bergantung kepada ganjaran sahaja. Bergantung kepada ganjaran, kemudian kamu lebih suka mengarah organisasi orang kata orang bawahan kamu kan. Kemudian orang yang mempunyai gaya kepimpinan autokratik ni dia lebih suka sekiranya diri dia yang dinaikkan nama dia lah. Macam contoh kalau kamu ada pemimpin dalam organisasi kamu, ketua kamu yang kata kamu susah payah buat kerja sama-sama ni kan, tiba-tiba program tu berjaya, dia kata dia yang buat. Mesti sakit hati kan. Kan? Mesti akan rasa kita buat sama-sama ni, kenapa dia kata dia claim dia yang buat semua. Okay, no, tak boleh macam tu kan. Sebabnya
ialah kita bekerjasama dalam kumpulan untuk menjayakan satu program, tiba-tiba dia kata dia yang punya, dia susah payah dia menceritakan yang dia buat yang ni lah. Sedangkan itu adalah kerjasama dalam kumpulan. Okey, macam mana pula laissez-faire? Okay, laissez-faire adalah yang lebih kepada kebebasan. Macam buatlah macam ni pun, kalau macam ketua macam tu pun susah juga kan. Macam buatlah ikut suka hatilah. Jadi kita pun sebagai orang bawahan tak tahu nak buat nak buat ikut peraturan macam mana. Orang yang laissez-faire ni lebih kepada orang kata suka hati kamu lah. Maksudnya tak ada orang yang pemimpin yang tak ada keyakinan diri. So tak boleh lah macam tu. Jadi yang seterusnya adalah demokratik. Kalau kamu perasan dekat sini, anak panah ada bawah dan juga atas. Kalau dekat sini anak panah ni hanya ke bawah sahaja. Ketua kepada anak buah, ketua kepada anak buah. Yang ini ketua kepada anak buah kepada ketua. Jadi ada interaksi antara pemimpin tu dan juga orang-orang bawahan. Ada two-way communication. Jadi kalau pemimpin yang demokratik ni, dia lebih sukakan keputusan itu adalah mengikut majoriti dalam sesebuah organisasi, dan keputusan yang dibuat adalah lebih kepada keputusan yang bersama. Maksudnya kalau dia berjaya pun dalam tu, dia akan claim semua orang yang usaha gigih semua orang. Bukannya dia claim dia seorang je yang buat kerja tu. So kalau kamu nak jadi pemimpin yang macam mana? Boleh tak? Ya, demokratik kan? Seperti tadi jawab tadi, demokratik lah yang terbaik. So jadi kalau kita jadi autokratik ke laissez-faire pun, orang bawahan akan tak yakin yang kita rasa macam kesan dia tu kadang-kadang laissez-faire kalau kita hanya bebas buat kerja orang kata suka hati kan. Kadang-kadang orang-orang bawahan hanya bekerja bila ada bos je. Dia menunjuk-nunjuk sewaktu ada bos saja. Bila bos tak ada, dia tak buat kerja. Itu kesan-kesan dia antaranya dah. Alright. So, ini adalah etika pemimpin. Okay. Menjadi pemimpin pun ada etika dia. Bukan ketua sahaja, tetapi semua organisasi ni lah yang saya nak masukkan. Okay. Mestilah kamu kena ada sikap amanah. Okay. Adil dan saksama, berani dan tegas. Ada pemimpin yang tak berani. Boleh ke macam tu? Kena ada sifat keberanian. Jadi kalau ada apa-apa keputusan tu, sekiranya perlu membuat keputusan melibatkan orang kata peraturan ke, kita menjadi lebih tegas. Janganlah kita ambil lewa kan. Alright. Kemudian berhemah tinggi, mempunyai disiplin kan. Terima tanpa syarat. Macam tadi saya kata, kadang-kadang orang yang kata dia menjadi leader ni, dia pilih kasih. Tak boleh macam tu. Ini penting jangan orang kata terlalu memilih bulu orang kata. Jadi kamu kena terima tanpa syarat. Kalau ada orang-orang bawahan, pelajar-pelajar yang orang kata dalam golongan yang kurang berkemampuan, kamu tak nak berkawan dengan dia, boleh ke macam tu? Tak boleh lah. Kamu kena terima lah walaupun dia daripada golongan yang kata golongan kata contoh tidak berkemampuan kan. Kamu kena, dia nak berkawan dengan kamu kena berkawan dengan dia. Kamu tak boleh memilih bulu kan. Tunjuk contoh yang baik, pemimpin yang terima tanpa syarat walaupun latar belakang yang berbeza. Okay. Kemudian ataupun daripada bangsa yang berbeza, terima, berkawan semua. Okay. Kemudian sedia menolong, sanggup berkorban, arif tentang peraturan dan juga menjaga kerahsiaan. Okay, dalam kan? Dalam organisasi kamu ni, menjaga kerahsiaan itu penting. Bila kamu dalam organisasi ni, kamu perlu ada contoh, sekiranya ada konflik dalam kumpulan kamu, takkanlah kamu nak pergi bawa cerita kamu tu kepada orang lain, kepada pelajar-pelajar yang bukan dalam organisasi kamu. Jangan macam tu. Sebabnya bila kamu dalam organisasi, duduk di situ dan
orang kata bersama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi. Janganlah kamu kalau pemimpin dia macam ni, contoh bendahari dia tu guna duit, contoh dia kata dia guna duit, lepas tu pergi cerita yang bendahari ni guna duit lah apa semua, kan itu memburukkan kepimpinan kamu, memburukkan organisasi kamu. Sekiranya ada masalah, duduk bersama dan sama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Sebab itulah nanti saya akan masuk urus konflik. Urus konflik ni kalau kamu ada masalah dalam organisasi, macam mana kamu nak atasinya. Okay? Alright. Semua okey ke setakat ni? Okey. Okey. Ada yang mengantuk ke? Kalau mengantuk kita ni lah, saya suruh yang mengantuk tu bentang. Boleh ke? Ada yang mengantuk ke? Pergi pagi bangun awal ke? Pergi tadi? Tak ada. Tak ada Alright, okay. Ada perbezaan bila kerja berpasukan dan juga kerja berkumpulan. Sebenarnya ini bila lihat maksud lebih kurang sama kan. Okay. Kerja berpasukan ini adalah kerjasama antara pemimpin yang bertanggungjawab merancang, manakala pengikut menjalankan tanggungjawab dengan baik. Terdiri daripada gabungan sebilangan individu yang mempunyai kompetensi yang saling bergantung. Accountability, mempunyai sifat tanggungjawab masing-masing dan komitmen terhadap prestasi pasukan serta bersedia melaksanakan tugasan secara bersama. Jadi saya tunjuk perbezaan kumpulan dan pasukan. Okey, kalau berpasukan melibatkan satu suasana yang ada persekitaran yang kondusif. Okey, apa perbezaannya? Okey. Kalau kerja berpasukan ni adalah satu kumpulan kerja dan ahli-ahlinya melaksanakan tugasan bersama dan berusaha mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan mempunyai satu matlamat yang berbeza. Sebenarnya tak ada keburukan pun kerja berpasukan dan juga berkumpulan. Tetapi bila kamu dalam organisasi ni, jadi macam contoh satu program tu kamu akan sama-sama berusaha untuk mencapai matlamat bila dalam kamu organisasi kamu tu. Okay, kalau macam kerja berkumpulan ni dia terdiri daripada individu yang melakukan kerja masing-masing yang dipertanggungjawabkan dalam sesuatu kumpulan, mungkin tidak mempunyai matlamat yang sama. Okey, apa yang saya nak katakan contohlah, kalau berpasukan ni kamu ada program-program, jadi kamu mempunyai satu matlamat yang sama, tapi bila kamu dalam organisasi kamu berkumpulan, contohnya Exco contohnya kan, Exco kebajikan, kamu ada timbalan kamu kan. Jadi masing-masing ada tanggungjawab masing-masing untuk setiap jawatan yang dipegang. Tetapi bukan saya nak katakan berpasukan dan berkumpulan ni buruk tapi ini adalah perbezaan. Contoh dalam program-program yang besar kamu kerja secara berpasukan. Tapi bila kamu dalam organisasi, bila tak ada program besar ke, kamu menjalankan kerja-kerja kamu, ia adalah lebih kepada kerja berkumpulan. Okey? Okey, seterusnya ciri-ciri kerja berpasukan. Mesti ada ketua, kamu kena membuat keputusan, kamu mesti ada matlamat. Matlamat ni penting Bila kamu tak ada matlamat, ibaratnya kamu berlayar tanpa hala tuju. Ke mana sampai tenggelam lah. Contohnya satu kapal ni kalau tak ada matlamat, dalam organisasi kamu ni tak ada matlamat, macam mana persatuan kamu nak berkembang? Kalau macam yang saya kata tadi, kapal tu dekat laut, kalau tak ada matlamat dia nak pergi ke mana, dia akan berjalan saja sampailah kata kapal tu pun tak ada hala tuju sampai boleh tenggelam. Macam itulah dalam organisasi keanggotaan ahli, mempunyai komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ni saya nak selitkan sikit. Komunikasi ni penting komunikasi, kerjasama, hasil kerja dan juga penilaian. Macam tadi saya tunjuk tadi video kan, itu adalah salah satu komunikasi. Walaupun
itu kata komunikasi bukan lisan. Tadi saya nampak walaupun komunikasi bukan lisan tetapi penyampaian kamu dapat itu sampai. Okey, boleh Boleh? Alright. Kalau saya start ke macam line tak okey bagi tahu Okey. Okey, nilai utama dalam pelaksanaan kerja secara berpasukan. Okey, perlu ada matlamat yang sama. Semua kena ada matlamat yang sama. Tak adalah yang ni, walaupun kalau ada pandangan yang lain tapi mungkin kita boleh menilai, membincangkan semula, okey, untuk mencapai matlamat kita yang sama. Kemudian ada tanggungjawab, setiap amanah yang kamu pegang, kamu kena bertanggungjawab. Kalau contoh macam ada orang sakit ke dalam college kamu ekskul kebajikan tapi ada orang sakit kamu buat tak endah je, tak boleh lah macam tu kan. Kena ada tanggungjawab kamu. Saling mempercayai, berkongsi pendapat, saling membantu antara satu sama lain. Dalam organisasi pun kena bantu antara satu sama lain. Bukan sahaja kamu bantu dalam organisasi tapi dekat pelajar-pelajar di luar sana pun saling membantu. Kemudian bertolak ansur, kerjasama dan juga saling menghormati. Okey, ini adalah kelebihan bekerja sebagai pasukan. Okey, kita akan menghasilkan kerja secara berkesan dan juga berkualiti. Sebabnya kita akan dapat idea-idea daripada orang lain, pendapat-pendapat daripada orang lain. Mungkin idea-idea daripada pelajar kos ni lebih bernas mungkin dalam bidang dia. Jadi kita akan menghasilkan kerja yang lebih berkualiti lah bila ada gabungan idea yang menarik. Okey, kemudian meningkatkan motivasi dan minat terhadap kerja, membuat keputusan dan penyelesaian masalah secara berkesan. Itulah tadi kalau macam membuat keputusan, contoh macam pemimpin yang mempunyai gaya kepimpinan yang demokratik tadi akan sama-sama duduk dengan para orang kata ahli dia lah, macam jawatan kuasanya untuk menyelesaikan masalah. Okey, mendorong sikap ingin bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain, wujudkan suasana harmoni dan selesa, membina hubungan dan komitmen yang bersifat positif. Okey. Saya rasa macam ada slide, ada video saya lagi tapi okey, tak apa, sekejap Okey. Ni dah masuk konflik dah. Kejap, saya nak share satu video Tak dia buka lah ni pula. Lari slide saya Okey, sekarang ni boleh nampak tak? Saya nak buka YouTube kejap, nak tengok video. Sekarang masih dekat slide. Slide Okey, sekejap Okey, sebab saya terlepas satu ni video ni. Sebab ni nak masuk konflik dah ni. Okey ke? Saya masih nampak slide. Okay, saya stop share dulu lah. Okay.
nampak kan? Belum lagi. Sekarang nampak Microsoft Teams. Sekejap. Kamu selalu guna team Ha. Ya. Okay, nampak tak? Nampak. Okay. Okay, ni perbezaan example of good teamwork dengan bad teamwork sebelum saya masuk konflik. Seperti biasa, wayang tanpa suara, komunikasi bukan lisan Alright, okay. Ini example pasukan yang baik kerjasama pasukan yang baik dan juga yang buruk pun ada juga. Apa yang boleh kamu kongsikan? Okey, kalau video pasal burung tadi, kita boleh tengok keputusan yang salah membuatkan satu tim itu gagal. Okey, ya betul. Betul. Keputusan yang salah membuatkan tim tu gagal. Lepas tu dia memberi kesan terhadap siapa? Memberi kesan terhadap ahli kumpulan tu kan? Macam kesan buruk dia tadi, dia orang bekerjasama. Orang kata contohlah tak sekepala dengan ketua dia. Ketua dia mempunyai matlamat yang lain, yang ahli pasukan mempunyai matlamat yang lain. Jadi mereka bekerjasama nak menjatuhkan ketua tersebut tapi memberi kesan terhadap diri mereka juga. Akhirnya mereka sendiri yang jatuh kan. Itulah yang saya nak katakan, perlu ada bila kerja berpasukan tu perlu orang kata sifat kerjasama, matlamat yang sama. Janganlah ada perbezaan pendapat ketua dan juga ahli-ahli yang lain. Okey, macam tadi pula good teamwork.
Saya ada pendapat sikit lah yang macam ketam tadi tu kan, ada burung elang nak makan kan yang kecil tu kan. So kita boleh tengok yang nak kena serang tu ketam paling kecil. Kita tengok situ mewakili macam ahli kumpulan kita yang paling lemah lah. So sebagai ahli kumpulan kita tak boleh meminggirkan lah ahli kumpulan kita yang ada kekurangan ke ataupun yang lemah lah. Kita lah sama-sama kena cover dan tutup segala kelemahan ahli kumpulan kita tu dengan teamwork. Macam tu lah. Okey, baik. Okey, thank you Hanis. Okey, betul. Jadi macam tadi, good teamwork. Walaupun orang kata bila nampak contoh macam nampak ahli kumpulan ni dalam kesusahan contohnya. Dalam orang kata dalam ancaman, dalam bahaya. Jadi terus semua ahli kumpulan bekerjasama. Contohlah macam kamu dalam kumpulan ni jalankan satu program kan. Tiba-tiba ada lompong dekat sini, ahli jawatan kuasa dalam organisasi kamu tak boleh nak datang pada hari itu contohnya. Tak boleh nak datang, tak boleh nak hadir untuk program tersebut. Jadi sebagai ahli kumpulan yang lain, kamu bekerja sebagai pemasukan contohnya lah, ini tak lain pada burung ketam tadi jadi kamu bantu untuk menutup orang kata membantu supaya dapat matlamat tu dapat dicapai. Macam tadi ketam tadi walaupun ketam tu dia dalam kesusahan, dia dalam ancaman bahaya, tetapi semua ahli ketam yang lain, ahli ketam pula ahli ketam semua tu sama-sama kata bersatu untuk menentang, melawan ancaman tersebut. Alright, thank you atas feedback tadi. So saya teruskan dengan slide saya ya. Okay. Okay, ini dah kan. Okay, kita masuk kepada konflik lah. Dalam organisasi ni mesti akan ada, saya bukan doa tapi kadang-kadang tu dalam organisasi tu akan ada konflik dia. Macam ni tak setuju dengan dia ni. Dia ni datang lambat, ketua tak marah pun. Kadang-kadang ada rasa macam ketidakpuasan hati. Itu adalah konflik-konflik yang kata konflik dalaman yang orang kata bila walaupun konflik yang remeh tapi bila tak ditangani akan membawa kepada konflik yang lebih besar kan. Jadi mungkin ada usul ke, contoh lepas ni kalau ada orang datang lewat mungkin boleh diusulkan di dalam organisasi. Okey, apa kita nak buat bila kita tindakan yang sewajarnya kalau ada jabatan kuasa yang datang lambat, yang tak bekerjasama, yang tak datang meeting contohnya kan. Okey, ini adalah jenis masalah dalam kerja berpasukan. Kata konflik lah, perbezaan pendapat ataupun pendirian. Setiap orang ni idea dia berbeza. Jadi kadang-kadang dia tak setuju dengan cara ni. Ada setengah orang yang cara dia lebih kepada yang lembut kan, jadi tak terlalu tegas. Banyak pendapat. Jadi itu menimbulkan konflik juga. Kadang-kadang diskriminasi, ada yang pilih kasih, nak berkawan dengan geng-geng orang atasan sahaja, presiden, bendahari, semua geng di atas, tak boleh lah macam tu. Ni contoh ni bukan saya cakap ni, contoh lah kan. Diskriminasi, pilih kasih tak boleh. Kalau dalam kumpulan tu, kenalah sama-sama kan. Kemudian hubungan dingin dalam dalam pasukan. Ya, kalau kamu ada konflik macam ni, nak datang meeting pun tak nak kan. Jadi macam dia ni ada konflik. Contohlah bendahari dengan siapa? Esko program ke kan, ada konflik. Dia program ni nak minta duit ni. Nak minta duit kat bendahari tapi bendahari kata tak ada duit. Ada pula konflik kata mana ada duit. Macam mana tak ada duit? Ada duit lah. Contohlah kan. Lepas tu berlakulah konflik. Kata bendahari kata tak ada duit padahal ada duit. Contoh okey, ada konflik, hubungan yang dingin, jadi nak datang meeting pun tak nak nanti. Tu kena atasilah. Takkan bila kamu organisasi tu kamu akan biarkan konflik berjalan tanpa ada penyelesaian. Kadang-kadang ketua kena ambil peranan masing-masing. Okey,
Kemudian ada kepentingan peribadi, perpilihan tugas dan tanggungjawab. Kadang-kadang ada juga kerja-kerja yang lain kena backup. Itu konflik jugalah. Macam tiba dia kena buat kerja ni tapi kena backup dengan kawan lain. Ada menimbulkan konflik. Okey, soalan saya ni, apakah tindakan yang akan anda ambil sekiranya menghadapi masalah dalam kumpulan? Saya nak tanyalah ketua-ketua dekat sini. Apa masalah, apa tindakan yang kamu akan ambil kalau ada masalah dalam kumpulan kamu ataupun dalam pasukan kamu lah? Apa tindakan kamu? Ketua-ketua ni, kamu kan nanti memimpin anak buah kamu, jadi kalau ada konflik tu, apa kamu nak buat ni? YDP sila jawab. YDP. Oh, YDP, semua YDP. Wong ke? Siapa? Bukan. Bukan Bukan Wong Alright, siapa pemimpin ketua dekat sini? Pemimpin kena berani. Tak salah, jawab tak salah. Nanti jawab je apa kamu rasakan kalau ada konflik dalam kumpulan kamu nak buat apa? Tak ada orang ke? Tak ada suara Puan, nak tanya boleh tak? Masalah tu masalah yang macam mana tu? Cuba Puan bagi contoh sikit. Masalah apa-apa pun tak apa. Asalkan konflik lah. Macam tadi, yang konflik tadi. Jenis-jenis dia macam ada pilih kasih, konflik dalam tu. Ada hubungan dingin dalam pasukan. Tidak sekepala kan. Apa tindakan kamu? Hello, boleh dengar ke? Boleh dengar? Okey. Assalamualaikum, nama saya Adriana. Tindakan yang saya akan ambil sekiranya ada masalah, firstly saya akan contact lah dengan orang yang ada pergaduhan sikit tu. So saya akan contact 2 orang ataupun berapa orang tu lah dulu. Lepas tu nanti bila dah contact tu nanti saya akan buat meeting bersama-sama dengan diorang untuk selesaikan masalah yang apa yang diorang hadapi tu. Macam tu lah lebih kurang. Alright, okay. Thank you Adriana. Adriana persatuan mana? Saya Pematra. Oh, Pematra. Saya YDP Pematra. Oh, YDP. Okay. Alright, thank you Adriana. Okay, good sharing. Okay, betul tindakan kamu saya tak cakap salah, tak cakap maksudnya tak cakap benda tu salah. Tapi kita melihat keberkesanan tu. Okay, first kalau kamu akan contact dulu kan. Lepas tu kemudian berbincang bersama-sama untuk selesaikan masalah yang dihadapi ataupun konflik yang dihadapi kan. Okay, good. Sebagai langkah permulaan, orang kata langkah awal. Tetapi macam mana pula Adriana sekiranya masih lagi tak selesai, kalau macam masih duduk dalam konflik tu, kata dah duduk sit together, kemudian tak selesai lagi. Apa yang kamu perlu buat lagi? Saya rasa kalau masalah tu tak selesai lagi, saya minta tolong penasihat untuk bersama-sama lah macam bagi nasihat dekat diorang. Maybe diorang lagi dengar cakap penasihat. Alright, thank you. Betul. Jadi sekiranya masih belum selesai lagi, kita merujuk kepada yang lebih pakar lah kan. Macam contoh tadi penasihat mungkin akan lebih mendengar orang kata orang yang lebih berautoriti ke kan. Jadi maksudnya konflik tu kita ada jalan penyelesaian dia. Kadang-kadang bila konflik tu tidak diselesaikan, dibawa, dibiarkan lama kelamaan akan menjadi lebih parah. Jadi itulah yang saya nak tekankan kat sini. Contoh macam YDP tadi, Adriana
kamu adalah pemimpin kan, pemimpin. Nah, bukan Adriana seorang, yang lain-lain juga adalah pemimpin. Bila ada konflik tu, perlu kamu sit together sama-sama untuk kata sebenarnya konflik ni kadang-kadang bagus sebenarnya. Contoh macam konflik yang kata bukan maksudnya konflik ni bukan perkara yang tak baik saja, tapi sebenarnya konflik juga membawa kepada kebaikan. Contoh macam mana konflik yang membawa kebaikan ni? Okey, kejap slide saya lari. Okey. Konflik yang membawa kebaikan, contohnya lah macam perbezaan pendapat kan. Perbezaan pendapat itu adalah satu konflik, tetapi perbezaan pendapat yang kata yang boleh, yang kata bukannya sampai bergaduh-gaduh, tapi memberikan pendapat yang berbeza. Ada yang bersetuju yang ni, ada yang tidak bersetuju yang ni. Tapi bila berlakunya konflik macam tu, akan sit together, akan menilai pendapat masing-masing. Pendapat masing-masing maksudnya kita akan memilih pendapat yang lebih baik lah. Itulah kebaikannya kadang-kadang konflik tu, sebabnya kita kata masing-masing memberi pendapat masing-masing, masing-masing bersuara, dan kita akan memilih yang lebih baik. Alright, ini adalah konflik-konflik, pengurusan konflik. Okey, konflik berlaku apabila ahli kumpulan tidak bersetuju. Sekejap macam slide saya ni. Okay, boleh nampak tak? Nampak? Boleh. Okey, konflik berlaku apabila ahli kumpulan tidak bersetuju mengenai dua pilihan atau pilihan yang boleh dibuat atau lebih pilihan yang lebih yang boleh dibuat oleh ahli kumpulan bagi tujuan penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Itulah saya nak kata tadi, konflik ni ada baik ada buruk. Kemudian ada 3 jenis konflik, konflik palsu, konflik mudah dan juga konflik ego. Ada yang ego hanya kata pegang kepada pendapat dia sahaja kan. Alright. Macam mana boleh jadinya konflik ni? Puan nak tanya. Macam mana konflik ego tu boleh jadi konflik yang kebaikan dalam kepimpinan? Saya tak faham. Macam mana? Kan ada 3 konflik yang mana tu baik untuk pengurusan lah, macam berbeza pendapat, and then salah satu ego. Macam mana, saya tak faham macam mana ego tu boleh membuatkan satu organisasi tu lagi bagus. Faham tak? Alright. Kalau macam konflik ego ni kan, siapa tadi yang tanya soalan tu? Saya Nas. Alright. Kalau konflik ego ni, dia lebih kepada saya nak kata tadi secara general lah, kadang-kadang ada konflik yang membawa kebaikan, ada konflik yang membawa keburukan. Tak semestinya konflik ego ni membawa kebaikan. Maksudnya macam tu. Tapi kalau konflik ego ni, maksudnya dia hanya mempertahankan diri dia sahaja. Kadang-kadang membawa keburukan juga. Bukan maksudnya setiap konflik tu membawa kebaikan. Dia secara general lah kamu tengok kan. Kadang-kadang konflik ni berlaku kata dia kadang-kadang macam contoh lah, ego ni dia cuba mempertahankan dia tentang keyakinan diri dia tu. Nanti mungkin ahli-ahli kumpulan yang lain cuba mempertikaikan pro and cons dia apa. Jadi bila berlaku konflik macam tu, you all akan sit together kan. Betul ke dia ni? Pendapat masing-masing juga akan dengar pendapat daripada masing-masing juga. Sebab kalau contoh yang ego ni ditahankan pendapat dia je, dia yakin dengan dia saja. You all yang lain-lain, maksudnya kat situ berlaku konflik kan. You all yang lain akan sit together lah sama-sama, tengok betul ke pendapat dia ni. Kita akan menilai lah benda tu. Okay, boleh ke? Siapa tadi? Nas Boleh. Faham. Okay. Ini sumber konflik Thank you Nas. Alright. Berlaku sebab ada perbezaan individu, peraturan yang longgar, ni antara contohnya lah ketidakpuasan peranan,
peranan yang tak sesuai, persekitaran yang kurang kondusif dan juga gaya kepimpinan. Saya tak nak fokus sangat ni sebab saya nak buat satu ujian dekat kamu, ujian konflik. Bukan exam ni bukan exam tapi saya nak, sebab kejap lagi ambil masa juga ni sebab kita nak habis dah 10.30 kan. Okey, ni yang saya nak katakan tadi, kebaikan konflik, mengukuhkan hubungan kan, meningkatkan pelibatan. Kadang-kadang senyap, tiba-tiba senyap ni, tiba-tiba ada konflik, dia pun bersuara. Dia pun dapat sama-sama kan, kemudian membuka perbincangan dan penyelesaian masalah. Bila ada konflik, kita akan buka sama-sama bersuara, kita akan berbincang. Kemudian kita selesaikan masalah yang berlaku itulah, meningkatkan produktiviti. Tetapi kalau konflik yang teruk juga akan boleh menyebabkan sekiranya kita tidak orang kata menyelesaikannya, boleh menjejaskan semangat. Macam tadilah saya kata ada konflik, tak semangat nak datang meeting, nak tengok muka dia pun tak nak. Jadi semangat dan motivasi dalaman kumpulan tu dah kurang, mewujudkan suasana yang tidak harmoni. Produktiviti kita juga akan menurun. Kadang-kadang dia rasa macam tak naklah buat kerja tu, dia rasa orang kata down lah orang kata kan. Okey, pengurusan konflik, apa yang perlu kamu lakukan, bentuk sikap positif terhadap konflik. Mungkin kadang-kadang konflik tu membawa manfaat untuk diri kamu, ataupun kalau ada membawa keburukan, cuba cari jalan penyelesaiannya. Wujudkan ruang untuk berkomunikasi. Kalau ada konflik antara kamu dengan rakan-rakan kamu dalam organisasi kamu, perlu ada komunikasi. Kadang-kadang hanya orang kata komunikasi bukan lisan, hanya menggunakan non-verbal kan, jadi macam bahasa badan ke kan, macam muka pun nampak jeling-jeling kan, itu komunikasi yang tidak elok lah kan. Jadi kamu perlulah wujudkan ruang komunikasi yang berkesan dengan individu itulah, individu yang menghadapi konflik tersebut. Kemudian pentingkan ketepatan semasa berkomunikasi, buat pertimbangan yang saksama. Janganlah kamu rasa dia tu kawan baik kamu sokong juga walaupun kamu rasa atas perbincangan tadi nampak gaya macam dia ni yang tak sepatutnya buat macam ni. Tapi kalau sebab kawan kamu pilih orang kata sokong kawan kamu yang walaupun kamu orang kata dia bersalah dalam hal tersebut. Kena buat pertimbangan yang saksama. Amalkan kaedah penyelesaian masalah. Inilah penting lah. Walaupun konflik macam mana pun, kalau remeh ke mana pun, kena duduk sama-sama selesaikan masalah tersebut. Okay, alright. Ini cara saya mengatasi konflik. Ini saya nak bagi satu alat ujian. Saya nak tengok macam mana kamu, setiap seseorang tu akan ada cara dia nak mengatasi konflik dia sendiri. Jadi semua get ready dengan pensel dan juga kertas masing-masing. Okay, saya akan share. Kenapa tu Nasrul? Okay, saya akan share PDF. Kamu akan baca, kamu tanda Okay, stop sharing Masih belum nampak kan? Belum lagi. Memang sikit je Sekejap. Dah berapa dah ni? Okey, boleh nampak tak? Belum lagi. Belum lagi. Dah. Okey, dah nampak. Sebab saya tak boleh buka dia ni, dia akan tertutup. Okey,
Cara saya mengatasi konflik dibuat oleh Aminah Haji Hashim. Okey, kamu baca, baca dalam setiap item item 1, item 2, kita panggil item bukan panggil ayat jadi dia kamu tanda, jangan fikir terlalu lama. Kalau untuk melihat keberkesanan ni, jangan kamu fikir ini adalah ujian macam jawab exam setiap siang kamu. Tapi kamu baca satu perkataan terus letak. Okey, kamu macam mana? Kamu akan terfikir sendirilah dengan berkaitan dengan diri kamu. Okey, yang pertama, skala yang pertama yang bertepatan dengan tindakan saya, kamu letak 5. Kalau selalunya sama dengan tindakan saya, kamu letak 4. Kalau kadang-kadang bertepatan dengan tindakan saya, kamu letak 3. Jarang sekali sama dengan tindakan saya, 2. Langsung tak bertepatan dengan diri kamu, letak 1. Okey, cara kamu nak okey, cara kamu nak letak tu okey macam ni. Kamu susun secara melintang 1, 2, 3, 4, 5, kemudian turun bawah 6, 7, 8, 9, 10, turun bawah lagi 11, 12, 13, susun dulu yang tu. Buat yang tu dulu. Boleh ke? Boleh. Boleh. Buat yang Boleh. tulis nombor dulu supaya nanti senang saya nak share tu, kamu terus tanda je dekat nombor tu. Akan ada 35, maksudnya 5 column, 7 row. Okey. 1, 2, 3, 4, 7. Okey, 7 row, 5 column. Susunannya melintang, turun bawah. Okey, dah siap bagi tahu saya nak terus share. Okey, dah ke? Kita nak tengok soalan item-item dia. Dah. Okey, dah Okey, so saya share nombor 1 sampai 15 boleh tanda. Kalau 5 tu sangat bertepatan, kalau 1 tu sangat tidak bertepatan. Okey, soalan 1 ni, item 1 lebih mudah bagi saya untuk mengelak dari mengundur diri dalam satu pergaduhan. Kena tak dengan diri kamu? Okey, terus jawab sekarang Tak perlu jawab macam exam. Jangan jawab macam exam, tak perlu ambil masa pun. Rasa kena dengan diri kamu, terus tanda. Kena dengan diri kamu, tanda. Tanda 5 ke 4 ke, letak nombor lah kat tepi tu. Sebab nanti saya nak minta kamu kira. Sorry. Saya nak besarkan. Terhilang pula. Okey, dah ke? Belum. Okey, faster. Jangan ambil masa lama. Cepat je jawab ni. Selepas ni ada apa ni? Selepas ni kita orang akan ada aktiviti. Aktiviti.
Okay, dah ke? Yang lain dah. Okay, dah. Alright. Okay, dah thumbs up tadi. Okay, teruskan. 16 sampai 33. Nampak kot. 33 dulu Okay, faster. Lagi 6 minit. Wang, saya ambil masa lebih sikit tak apa kot Boleh je, tak apa. Paling banyak pun 5 minit je Ya, just take your time, ya. Alright, okay. Sorry sebab tadi lambat tadi kan. Okay, dah ke? Saya bergerak turun ke bawah sampai 35. Okay, last 35 ya. Semua tahun berapa ya? Campur. Tahun 2 dengan tahun 3 untuk sesi depan. Oh, okay. Tahun 1 tak ada Ada. Okay, dah siap ke? Alhamdulillah. Kalau tak sempat snap gambar. Okay. Sambil-sambil saya terangkan, nanti boleh tengok Alright. Okay. Saya nak minta kamu kira kamu punya jumlah markah tu. Jadi kan ada setiap kolom tu kan. Macam daripada nombor 1 ikut kolom 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 kamu jumlahkan dan letak dekat bawah tu. Okay. Jumlahkan semua. Kemudian saya akan share. Okay. Sekiranya yang pertama, okay, contohnya yang pertama, ada tak yang dapat musang paling tinggi? Ikut kolom. Kejap, belum habis kira. Belum habis kira. Okay. Puan, macam mana nak tahu huruf pertama musang, kedua? Okay, sorry. Sekejap. Kolom yang pertama, okay, kolom yang pertama nombor 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 adalah kolom kura-kura. Okay, itu adalah kolom untuk kura-kura. Yang kedua nombor 2, nombor 7, nombor 12,
Nombor 17, 22, 27 dan 32 adalah, kolom yang kedua adalah jerung. Okey, kolom yang ketiga adalah beruang. Kolom yang keempat musang. Dan yang akhir sekali, yang kelima adalah burung hantu. Okey, dapat Okey, kamu akan lihat sekiranya jumlah dia adalah paling tinggi dekat kolom tu, itu maksudnya bukannya kamu jenis urus konflik macam tu, tapi kekerapan tu. Kekerapan kamu menggunakan strategi dalam menangani sesuatu konflik tu. Kekerapan kamu jenis macam mana? Contoh kalau macam kat sini saya share. Okey, kalau musang dia mengatasi konflik yang berdasarkan kaedah berpakat. Berpakat macam mana? Sederhana dalam matlamat hidup dan perhubungan dengan orang lain. Dia selalu berpakat sanggup melepaskan sebahagian kepentingan diri dia, memujuk pihak lawannya untuk melepaskan matlamat mereka. Saya rasa yang ni saya tak perlu terang satu persatu sangatlah. Kamu boleh baca ke sini. Dia akan berusaha untuk mencari penyelesaian yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Siapa yang dapat markah musang yang tinggi, maksudnya dia lebih kerap menggunakan kaedah mengatasi konflik macam ni. Dia nak bila ada konflik tu, dia nak dua-dua memberi manfaat. Kedua-dua belah pihak memberi manfaat. Okey, sanggup untuk mengorbankan sebahagian matlamat kejayaan dan juga perhubungan untuk mencari penyelesaian demi kebaikan bersama. Sanggup ni kalau orang yang musang paling tinggi. Okey. Kemudian ada beruang. Siapa yang beruang tinggi, maksudnya dia lebih kerap menggunakan cara mengatasi konflik ni, dia lebih kepada banyak mengalah. Okey, dia sangat pentingkan hubungan antara ahli dia, sanggup mengabaikan matlamat diri dia sebab dia nak orang suka dengan cara dia, suka diterima oleh orang lain. Dia menganggap konflik tidak boleh dibincangkan tanpa merosakkan hubungan, sebab dia lebih menjaga hubungan yang ni. Okey, kemudian menjadi takut bahawa jika konflik ini dijalankan secara berterusan, satu pihak akan disakiti. Dia tak nak konflik ni berlarutan, berlama-lama, kemudian dia nak, sebab itulah dia lebih kepada mengalah. Okey, alright, seterusnya yang jerung pula, dia lebih kepada memaksa. Cuba kalahkan musuh dengan paksa mereka untuk terima resolusi yang dibuatnya. Dia pentingkan matlamat diri dan rendahkan perhubungan. Macam tadi kalau beruang, dia lebih menjaga hubungan. Kalau jerung ni, dia nak matlamat diri dia tu. Asalkan matlamat dia tu tercapai, konflik itu dia tak, bila ada konflik tu dia tak kisah sangat pasal perhubungan. Ada yang jenis macam ni. Okay, dia tak kisah sama ada orang lain suka ataupun terima, ataupun orang lain suka ke tak suka ke, dia tak kisah sangat. Okay, menganggap sesuatu konflik akan hanya dapat diselesaikan dengan satu pihak menang dan satu pihak lagi kalah. Dia anggap macam tu. Okay, kemudian kemenangan akan memberi perasaan megah dan kepuasan. Kegagalan akan menjadikan mereka lemah. Okay, alright. Adakah yang dapat jerung kat sini? Okey, yang seterusnya adalah burung hantu. Dia lebih kepada kaedah bila ada konflik ni, dia suka berhadapan dengan orang tu. Sebab dia sangat balance, menghargai matlamat hidup dan juga perhubungan. Dua-dua dia balance kan. Dia menganggap konflik sebagai masalah yang perlu diselesaikan, mencari jalan penyelesaian yang boleh memenuhi matlamat dan memelihara perhubungan. Bosnya adalah kedua-duanya, matlamat dapat, hubungan pun terpelihara. Orang kata mewujudkan perbincangan untuk mengenal pasti punca konflik dia. Siapa yang dapat burung hantu? Ada tak ramai yang dapat burung hantu? Okey. Saya. Bismillah. Ini baguslah macam ni. Maksudnya kamu akan sit down together lah untuk
menyelesaikan konflik tu kamu akan sama-sama untuk capai matlamat juga, dan matlamat dan juga perhubungan pun sama-sama jaga. Okay, right. Yang last sekali adalah kura-kura. Kura-kura ni kalau orang yang mempunyai mengatasi konflik secara orang kata secara bersembunyi. Dia tak nak, sebenarnya dia nak elak lah daripada konflik tu. Dia membiarkan sahaja matlamat diri dan juga perhubungan mereka. Biar je, dia tak kisah sangat lah, macam dia jauhi, dia nak elak, dijauhkan daripada segala isu ataupun konflik yang berlaku. Dia percaya ianya hanya sia-sia sahaja untuk mencari jalan penyelesaian sesuatu konflik dan merasakan lebih senang untuk menarik diri secara fizikal dan psikologi. Yang ni dia lebih kepada ni lah, dia tak berminat sangat kalau konflik pun dia tak nak, dia kata dia menjauhkan diri kalau konflik pun. Maksudnya dia tak ada jalan penyelesaian lah juga. Okay, alright. So mungkin dengan ujian konflik ni mungkin akan dapat tahulah gaya kamu macam mana untuk mengatasi konflik ni. Mungkin lepas ni kalau kamu tahu kamu jenis macam ni, mungkin boleh ubah lepas ni kan. Cuba untuk lebih orang kata menjaga kedua-duanya sekali. Matlamat kamu dan juga perhubungan pun sama-sama menjaga. Alright, saya rasa itu sahaja untuk perkongsian saya hari ini. Saya harap semua pelajar dapat input yang bermanfaat lah atas perkongsian ni, sebabnya lebih kepada leadership dan juga kepimpinan dalam organisasi kamu kan. Jadi saya harap semua akan dapat yang orang kata dapat menjawab jawatan kamu ni dengan lebih baik kan dalam pengurusan organisasi kamu. Dan itu sajalah daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Okey, insyaAllah kalau ada apa-apa lagi nanti kita akan berjumpa lagi. Itu saja. Okay, Rai, saya serahkan kepada siapa tadi? Hanani . Okey. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Azah atas ceramah beliau. Jadi harapkan semua peserta memperoleh sesuatu dari penyampaian beliau sebentar tadi. Seterusnya saya nak buka soalan kepada para hadirin kalau ada. Jadi sesiapa yang ada soalan boleh ajukan kepada Puan Nur Azah ataupun type dekat chat box. Puan, nak tanya, yang personality tadi, kukua, jerung, merah, beruang, musang, puan tu semua tu, bagi puan mana yang kita memang individu kan, tapi bagi puan nak jadi seorang leader yang baik, mana kriteria yang kita patut ada? Perlu je jerung merah ke, kukua ke, musang ke, beruang ke, macam mana? Okey, sebenarnya semua itu adalah cara setiap individu tu mengatasi konflik masing-masing kan, cara dia macam mana. Tapi kalau dilihat dia ada pro and cons lah sebenarnya, tapi yang lebih kepada orang kata menjaga hubungan dan juga matlamat adalah lebih kepada buruh hantu lah tadi. Maksudnya dia both jaga, dalam organisasi tu dia jaga, dalam perhubungan antara kawan-kawan yang lain pun dia jaga juga. Tapi bukan saya nak kata yang lain tak elok tau. Yang lain pun ada, mungkin ada pro and cons dia. Kadang-kadang dia lebih yakin dengan cara dia kan. Tak ada orang kata buruk kalau dapat jenis konflik macam ni. Jenis mengatasi konflik macam jerung ke, macam kata kura-kura ke, tak ada masalah pun. Tapi yang lebih kepada nampak kebaikan bersama, lebih kepada buruh hantu lah. Okey, baik, terima kasih Nasrullah. Sebab saya pun ada meeting sekejap lagi sepatutnya. Ada lagi ke soalan? Soalan terakhir lah kita buka kepada para peserta. Boleh, silakan. Okey, nampaknya itu je soalan kita pada hari ini. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Nur Azah atas penyampaian yang penuh informasi tadi. Okay, secara peribadi saya rasa Puan sangat bersemangat dan sangat bersungguh-sungguh untuk sampaikan ilmu kepada kita orang. Jadi terima kasih banyak-banyak. Okey. Saya nak ni buka kamera, ambil gambar. Saya pun nak. Okey. Nak ambil gambar. Ambil gambar. Limiter
semua peserta untuk buka kamera supaya kita ada sesi bergambar. Okay. Semua sila buka kamera ya. Saya tutup kamera lah. Kita bagi yang lain yang cantik, handsome. Kalau boleh background tu hari ni warna putih ya. Alah, background saya lain ni, tak apa Tak apa. Kira puan special. Macam tu. Okay, baik. So nanti Guang ke siapa-siapa hantar gambar kat saya Boleh. Baik, okay. Beritahu. Okay, semua masuk. Okay, ada lagi nak buka kamera? Okay, dalam 3, 2, 1. Okay, ada lagi? Okay, dalam 3, 2, 1. Senyum. Okay, kejap ya. One more. Okay, dalam 3, 2, 1. Keju. Okay, nice. siap. Okay, alright. Thank you semua. Harap tak bosan. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih, Puan. Bye. Oh. Thank you, Puan.